Cuba adik-adik yang menonton siaran majalah didik ini bertanya kepada ibu di rumah, apakah yang ibu lakukan pada minyak masak yang telah digunakan untuk menggoreng? Adakah ibu terus membuang minyak masak terpakai tersebut? Tahukah adik-adik minyak masak yang terpakai sebenarnya boleh digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menarik? Kalau adik-adik hendak tahu, jangan lupa untuk menonton episod terbaru majalah didik hari ini. Didik TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Otto Othman dalam episod terbaru Majalah Didik. Sudah beberapa minggu kita bersiaran dalam rancangan ini. Pasti anda yang menonton berasa teruja setiap kali kami menampilkan pelbagai projek impak sosial yang menarik daripada murid-murid sekolah dari seluruh Malaysia yang pernah menyertai Design for Change I Can Schools Challenge. Buat pengetahuan anda, projek-projek yang ditampilkan dalam setiap episod sebenarnya menepati ciri-ciri Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goals (SDG) sebagaimana yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, juga dikenali sebagai The United Nations. Kalau saya hendak menerangkan semua 17 matlamat tersebut, memanglah tak cukup masa untuk kita. Tetapi ingin saya ingatkan di sini penggunaan metodologi FEEDS iaitu Feel, Imagine, Do dan Share sebenarnya banyak membantu murid-murid kita untuk mencapai objektif SDG tersebut. Baiklah, apa kata kita tidak melengahkan masa lagi dan terus berkenalan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Panjang di Kedah yang telah berjaya melaksanakan projek How to Manage It atau cara menguruskannya. Tahukah anda, Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Panjang Kedah ini telah ditubuhkan pada tahun 1983. Tahun ini terdapat kira-kira 770 orang pelajar dan berserta 60 tenaga pengajar. Walaupun terletak di luar bandar, iaitu di daerah Baling Kedah, sekolah ini sebenarnya berjaya mengekalkan prestasi pencapaian SPM terbaik kategori sekolah harian peringkat daerah sejak tahun 2018. Selain daripada mengekalkan kecemerlangan akademik tersebut, 3 tahun berturut-turut, sekolah ini juga pernah beberapa kali mencatatkan prestasi terbaik menerusi aktiviti di luar kelas. Termasuklah dalam sukan sepak takraw, kawat kaki, merentas halangan, Kor Kadet Polis dan Ikatan Orienteering Badan Beruniform. Malah, jangan terkejut jika saya kongsikan Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Panjang ini juga pernah menyertai kejohanan Tomoy Peringkat Antarabangsa pada tahun 2019. Jangan main-main dengan warga Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Panjang ya. Mari kita teruskan rancangan ini dan melihat secara lebih dekat tentang projek How to Manage It.
Pasti anda pernah terdengar pesanan daripada pakar kesihatan yang mengingatkan kita supaya menggunakan minyak masak sekali saja untuk menggoreng. Menurut pelbagai sumber, minyak masak terpakai sebenarnya boleh meningkatkan risiko pelbagai penyakit berbahaya termasuk kanser. Malah lebih bahaya lagi, menurut pakar perubatan, minyak yang digunakan untuk menggoreng daging mentah dan ikan sebenarnya menjadikan situasi ini lebih berbahaya. Jadi, apa yang boleh kita lakukan dengan minyak terpakai tersebut? Di situlah datangnya elemen pertama dalam feeds, iaitu merasakan. Buat pengetahuan anda, selain daripada menghasilkan produk yang comel seperti sabun aromaterapi ini atau lilin, sebenarnya minyak masak terpakai boleh diproses semula untuk menghasilkan biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasaskan tumbuh-tumbuhan atau lemak haiwan. Minyak masak terpakai yang dikumpulkan itu akan ditapis dan melalui beberapa proses kimia untuk menghasilkan biodiesel. 20% biodiesel yang dicampurkan dengan diesel tulen sebenarnya mampu mengurangkan kesan pencemaran berbanding penggunaan 100% diesel tulen dalam kenderaan bermotor. Sekiranya anda was-was, sebuah universiti awam pernah menerbitkan artikel yang menerangkan bahawa campuran biodiesel dan diesel tulen ini tidak akan merosakkan enjin kenderaan. Mari kita saksikan seterusnya. Nama projek yang dipilih ialah How to Manage It, Disadvantage of Used Cooking Oil. Nama tajuk ini tercetus semasa perbincangan bersama ahli kumpulan dan guru pembimbing. Hai, nama saya Intan. Saya berumur 16 tahun dan saya bersekolah di SMK Parit Panjang. Kami memilih isu ini kerana kami bersepakat bersama guru pembimbing dan memilih isu-isu yang berkaitan dengan isu semasa. Kami berkumpul dan bersepakat untuk mengambil tajuk ini kerana ia berkaitan dengan mata pelajaran kami di sekolah yang kami boleh mengaplikasikan di dalam projek kami, bukan sahaja untuk kami tetapi juga untuk masyarakat di luar sana. Yang menarik perhatian saya tentang isu ini ialah ianya terjadi kepada masyarakat kita yang tiada kesedaran tentang keburukan minyak masak terpakai. Mereka juga menggunakan minyak masak yang sama secara berulang kali tanpa mengetahui kesan buruk kepada kesihatan kita. Mereka juga tidak tahu cara menguruskan pembuangan minyak masak dengan betul dan kebanyakan kita membuang minyak masak ke dalam sinki lalu mengalir ke dalam longkang dan lama-kelamaan longkang tersumbat dan menyebabkan haiwan perosak boleh membiak dan menyebabkan pencemaran yang memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Berdasarkan pengalaman saya sendiri melihat peniaga dan jiran tetangga menggunakan minyak masak yang sama secara berulang kali. Sebagai contohnya peniaga yang menggoreng pisang dan peniaga yang menggoreng ayam goreng. Selain itu, mereka juga membuang minyak masak terpakai di tempat yang tidak sepatutnya. Our past video on this link. In this video, we will produce aromatic soap. We will also show how we share our project more widely.
should not be wasted arbitrarily without proper management. Through the step we share, the community can generate income through this sale and production of product while maintaining our health and the environment. Take care of our health and save the world. Yes, I can. Bye. Nama saya Husna, berumur 16 tahun. Saya ditugaskan untuk mengurus bahagian publicity untuk mengongsikan projek kami ini kepada masyarakat umum. Kami telah melaksanakan beberapa kaedah yang melalui borang kaji selidik, menemu buah responden dan mencari maklumat di dalam laman sesawang. Hasilnya, data yang diperolehi membuktikan kebanyakan responden mengamalkan penggunaan minyak masak yang sama berulang kali dan membuang minyak tersebut dengan cara yang tidak terurus. Oleh itu, kami telah berkumpul dan masing-masing menyumbangkan idea untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik terhadap isu tersebut. Berdasarkan rujukan yang kami dapati, ada beberapa kaedah bagaimana hendak mengurus pembuangan minyak masak terpakai. Yang pertama, mengumpul minyak tersebut dan menyerahkan atau menjual kepada pihak menyediakan khidmat kita semula minyak. Yang kedua, mengumpul dan mengita semula minyak menjadi sabun, lilin dan biodiesel. Yang ketiga, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jepun, iaitu membekukan dahulu minyak tersebut dalam bentuk pepejal sebelum dibuang. Nama saya Nil, berumur 16 tahun, bersekolah di SMK Parit Panjang. Berdasarkan kaedah yang kami dapati, kami telah memilih untuk membuat sabun DIY. Sabun yang kami buat menggunakan bahan air, minyak masak terpakai, kaustik soda dan aroma. Nama saya Nur Emilia dan berumur 16 tahun. Saya merupakan ketua yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan ahli kumpulan bagi melakukan tugas masing-masing. Hasil projek kami dibuat uji lari untuk mendapatkan testimoni dan diberikan kepada guru. Kami juga memberikan risalah kepada para pelajar dan masyarakat umum. Selain itu, kami juga membuat slide pembentangan dan Google Meet kepada para pelajar.
perkongsian dengan menggunakan laman sesawang iaitu Facebook, Instagram, blog sekolah dan juga YouTube. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram. Kami berpendapat bahawa projek ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat umum supaya mereka sedar bahawa bahayanya minyak terpakai ini dan bagaimana cara untuk kita menguruskan minyak terpakai dengan kaedah yang betul. Hasil maklum malas yang kami terima daripada pihak luar ialah positif. Mereka tidak menyangka bahawa minyak ini boleh digunakan untuk membuat sabun, lilin atau biodiesel. Ia juga boleh dijadikan sumber pendapatan jika dijual kepada pihak yang berkaitan. Nama saya Wan Rosnita binti Wan Seman, merupakan guru penolong kanan co-curriculum Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Panjang. Mengajar mata pelajaran sains dan sudah berpengalaman selama 21 tahun mengajar mata pelajaran tersebut. Pertama sekali apabila saya memberikan tugasan kepada Cikgu Yusman dan Cikgu Yusman telah mewujudkan tim tersebut dan merujuk kepada saya lah sama ada untuk meneruskan dengan pelajar-pelajar yang telah dicadangkan. Jadi berdasarkan pemerhatian yang saya buat serta sedikit temu bual bersama pelajar tersebut, saya yakin bahawa pelajar-pelajar yang telah dipilih oleh Cikgu Yusman dan juga tim yang telah dibentuk mampu untuk membawa cabaran bagi merealisasikan projek yang telah dicadangkan. Cabaran yang paling utama apabila kita menjalankan projek ini adalah untuk meneruskan keterlibatan pelajar untuk menjalankan sesi sharing ataupun perkongsian bersama komuniti dan juga rakan-rakan di sekolah bagi mereka lah. Memandangkan tahun lepas merupakan tahun yang mana kita dilanda dengan COVID-19. Jadi untuk meneruskan aktiviti secara bersemuka dengan pelajar adalah merupakan satu kekangan yang sangat terhad. Di samping itu, pelajar juga mengalami masalah untuk keluar daripada kawasan sekolah dan berkongsi dengan komuniti setempat untuk memberikan pendedahan dan juga memberikan kesedaran tentang projek yang kami jalankan. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, maka beberapa alternatif yang kami jalankan antaranya adalah menjalankan perkongsian secara maya. Walau bagaimanapun, perkongsian itu bagi kami tidaklah berapa memenuhi kehendak ataupun tidaklah begitu efektif kerana komuniti ataupun masyarakat di setempat merupakan masyarakat kampung. Jadi agak menjadi satu masalah bagi mereka untuk akses apa yang telah kami sampaikan maklumat melalui kaedah maya tadi. Dan untuk perkongsian dengan pelajar juga merupakan satu masalah. Jadi apa yang kami buat adalah kami mengedarkan pamphlet-pamphlet dan juga risalah yang kami telah sediakan dan diedarkan ke sekolah dan berhampiran dan juga bersama rakan-rakan di sekolah inilah. Saya Yusman telah berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Panjang sudah hampir 12 tahun. Saya mengajar subjek kemahiran iaitu menservis motosikal dan saya juga memegang jawatan sebagai setiausaha kurikulum. Okey, pada mulanya saya telah diamanahkan oleh penolong kanan kurikulum iaitu Puan Wan Rosnita untuk beliau melantik saya menjadi guru pembimbing bagi pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Panjang menyertai pertandingan Design for Change. Oleh itu, pada mulanya saya memikirkan untuk memilih pelajar yang mana sebelum ini telah pun mengikuti
pertandingan tersebut pada tahun sebelumnya. Namun mereka ni telah pun berada di tingkatan 5. Oleh itu saya telah mengubah cadangan saya ini, lalu saya rasa lebih baik saya memilih pelajar daripada menengah rendah. Oleh itu saya telah mengenal pastilah seorang pelajar bernama Emilia, yang beliau juga merupakan pelajar yang aktif di dalam kelab alam sekitar. Saya berjumpa dengan beliau dan saya membuka peluang kepada beliau untuk mencari lagi 3 orang ahli yang mana mereka ini dapat memberi komitmen dan juga dapat bekerjasama dengan beliau sama ada projek ini akan dilakukan di waktu sekolah, di luar sekolah ataupun di waktu-waktu masa cuti. Berkenaan dengan projek ini, sebenarnya semasa kami membuat perbincangan mencari idea ataupun isu untuk dijadikan sebagai projek, maka saya telah mengarahkan pelajar ini cuba kita menyentuh suatu isu yang berkaitan dengan apa yang kamu belajar di sekolah. Kan? Contohnya isu-isu juga itu dekat dengan masyarakat kita. Kemudian saya memikirkan berkenaan dengan projek ini ada menyentuh berkaitan dengan teknologi hijau dalam mata pelajaran sains. Jadi pelajar ini bukan saja mengajar teori di sekolah, jadi juga dia boleh mengaplikasikan apa yang dia belajar itu untuk dibawa semasa membuat projek ini. Sebelum ini, saya merasa kurang yakin dengan kemampuan dan kebolehan anak-anak murid saya. Tetapi selepas projek ini terlaksana, ia telah merubah perspektif saya. Saya melihat kesungguhan dan minat yang mendalam dalam kalangan peserta-peserta yang terlibat. Kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan komuniti luar dan juga rakan-rakan pelajar serta memberi kesedaran kepada komuniti tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan mempraktikkan teknologi hijau dalam kehidupan seharian sangat meyakinkan saya. Sebenarnya, setiap individu di dalam komuniti mempunyai fungsi dan peranan untuk menjaga kelestarian alam ini agar dapat diwarisi kepada generasi yang akan datang.
Cabaran semasa mengendalikan projek ini adalah ketika membuat sabun. Kami perlu berhati-hati ketika menggunakan bahan kaustik soda kerana akan memberi kesan kepada kulit. Jaringan internet di tempat kami sangat lemah menyebabkan sukar untuk menyebarkan projek kami kepada umum. Kami menghadapi cabaran dari segi komitmen. Sebagai pelajar, kami perlu membagikan masa untuk belajar dan masa untuk menguruskan projek ini. Pengajaran yang paling berharga untuk saya ialah sebelum ni saya tidak mengetahui cara menguruskan minyak dengan betul, dan itulah berharga bagi saya sebab setelah saya menyertai projek ini, saya mengetahuilah cara untuk menguruskan minyak masak terpakai ini dan cara membuang minyak masak ini. Projek ini memberi pengetahuan dan pengalaman kepada saya dan juga membantu saya untuk mengaplikasikan apa yang saya belajar di sekolah dengan bantuan cikgu pembimbing untuk menyelesaikan sesuatu isu. Selain itu, saya juga lebih berkeyakinan dan lebih berani untuk berhadapan dengan orang ramai. Saya paling suka share sebab saya dapat berkongsi tentang keburukan minyak masak terpakai ini kepada orang yang kepada masyarakat lah, sebab setengah masyarakat yang tidak mengetahui cara menguruskan dengan betul. Sepanjang saya bersama pasukan melaksanakan projek ini, saya suka di fasa 2 iaitu membuat sabun kerana ini merupakan kali pertama saya membuat sabun dan hasilnya menjadi. Saya lebih mengemari fasa 2 kerana saya suka melakukan kerja-kerja makmal. Daripada 4 langkah yang diberikan, saya lebih memilih share kerana saya dapat berkeyakinan tinggi untuk berinteraksi dengan orang luar, bukan sahaja dengan kawan ataupun guru. Pengajaran yang saya dapat daripada menghasilkan projek ini ialah sikap bekerjasama yang ditunjukkan oleh ahli kumpulan, mana kami sentiasa bekerjasama untuk melakukan sesuatu perkara bagi menyiapkan projek ini. Setelah melihat pelajar-pelajar ini menjalankan projek, maka saya mendapati bahawa kaedah yang dijalankan iaitu FITS methodology yang mana diaplikasikan di dalam PBL merupakan satu kaedah yang paling baik dan cukup berkesan bagi pelajar itu merealisasikan apa yang pelajar telah pelajari di dalam kelas dan dipraktikkan di luar kelas. Jadi kaedah ataupun manfaat yang paling besar yang saya nampak ialah ia boleh membina keyakinan pelajar tadi untuk menjadi lebih berani, lebih yakin, lebih inovatif dan juga lebih kreatif dalam menangani sesuatu isu. So harapan saya pada masa ini mungkin kekangan ataupun SOP semakin longgar. Jadi kami berharaplah agar projek ini dapat kami teruskan dan usaha kami untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat setempat tu lebih dapat diperluaskan dengan kaedah secara bersemuka, bukan lagi secara maya. Dengan kelonggaran SOP yang diberikan, kami boleh bergerak lebih jauh untuk memberikan pendedahan dan juga memberikan perkongsian kepada masyarakat, bukan sahaja komuniti setempat tapi juga masyarakat yang berada di luar daripada kawasan kami. Semasa saya bersama dengan pasukan saya melaksanakan projek ini, saya telah didedahkan dengan satu kaedah iaitu FIT methodology, iaitu Feel, Imagine, Do and Share. Jadi saya merasakan bahawa kaedah ini boleh juga digunakan pakai semasa saya dalam PDP. Sebagai contoh, semasa saya mengajar, saya telah dapati bahawa pelajar saya menunjukkan sikap kurang minat semasa saya mengajar pengajaran teori. Oleh itu, saya telah mencari beberapa jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut. Dan saya telah mengambil satu kaedah yang terbaik iaitu menggunakan aktiviti reward chart
yang merupakan salah satu pengajaran abad ke-21. Okey, melalui reward chat ini, setiap pelajar akan dibahagikan ke dalam beberapa bentuk kumpulan. Dan kumpulan ini memerlukan setiap ahli bergerak aktif, menjawab, memberi respon semasa saya melakukan pengajaran teori. Kumpulan mana yang dapat mengumpul bintang terbanyak selepas habis pengajaran, iaitu setiap habis modul, saya akan bagikan ganjaran. Selalunya dalam bentuk hempa lah. Okey, hasilnya memang pelajar menunjukkan perhatian dan memberi perhatian yang lebih semasa saya membuat pengajaran teori. Dan dapatan ini juga saya telah sebarkan ataupun kongsikan bersama dengan rakan-rakan panitia dan juga guru lain semasa mesyuarat dan juga semasa saya membuat kajian tindakan untuk sekolah saya. Daripada projek based learning, murid berpeluang mengaplikasikan ilmu yang mereka perolehi di dalam bilik darjah. Bersesuaian dengan IR 4.0, murid harus mempunyai karakter sebagai seorang yang bersifat ingin tahu, berani mencuba, kreatif dan inovatif. Selain itu, melalui pembentangan projek, ia akan melatih murid untuk menjadi lebih yakin untuk berhadapan dengan orang ramai, mempunyai daya pemujukan dan boleh mempengaruhi orang lain. Dalam erti kata lain, murid bukan hanya belajar untuk menjawab soalan peperiksaan semata-mata. Sebaliknya, ilmu yang mereka dapat di bilik darjah mempunyai impak yang besar terhadap masa depan dan ciri pribadi mereka. Saya ianya dapat dibentuk ke arah yang lebih positif dan produktif. Bahkan, ia boleh dijadikan sebagai sumber menjana pendapatan dan mengembangkan ciri keusahawanan serta membuka peluang pekerjaan kepada komuniti setempat. Saya melihat projek based learning mempunyai impak yang sangat besar kepada murid-murid. Nama saya Ismi Kamarul Syah, mengajar sains tingkatan 5 di SMK Parit Panjang dan merangkap juga guru cemerlang sains di sekolah ini. Berkenaan dengan projek yang dilaksanakan di SMK Parit Panjang dalam program Design for Change, iaitu bagaimana pelajar mengimplikasikan ideal teknologi hijau, iaitu menggunakan minyak yang terpakai untuk dikeluarkan ataupun dihasilkan produk yang lain, nampaknya memberi satu nilai yang positif. Saya sebagai guru sains melihat dua implikasi, iaitu berkenaan dengan sosio-saintifik dan juga sosio-ekonomi. Okey, dari sudut sosio-saintifik, yang mana mengaplikasikan teknologi hijau, sebenarnya dia dapat menunjukkan ideologi reuse, reproduce, recycle, yang mana menggunakan barangan terpakai sebenarnya dia dapat bukan saja menyelamatkan alam sekitar, tetapi juga dapat memberi satu nilai yang positif kepada masyarakat. Dan dari sudut sosio-saintifiknya pula, sekiranya amalan ini, ideologi ini dapat dihayati oleh masyarakat sekeliling, terutama di komuniti di SMK Parit Panjang, ia sebenarnya bukan saja dapat memberi satu produk ataupun menghasilkan pendapatan sampingan, tetapi juga dapat mengurangkan ataupun dapat memberi satu dikatakan sebagai penjimatan keuangan. Ini bermaksud dengan menghasilkan sabun daripada barangan terpakai, sesuatu keluarga itu tidak perlu untuk membeli sabun dari sudut sabun yang biasa yang berada di komersial. Jadi adalah satu perkara yang amat positif sekiranya dapat diamalkan dalam komuniti setempat. Nama saya Muhammad Saduddin, penolong PPD Pembangunan Bakat Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Bagi unit pembangunan bakat murid Pejabat Pendidikan Daerah Baling, kami sentiasa memberikan sokongan yang penuh kepada projek How Manage It yang telah dilaksanakan oleh murid-murid di SMK Parit Panjang. Justeru daripada pihak PPD Baling, kami akan melaksanakan sokongan
yang berterusan untuk projek ini, dan yang kedua kita akan cuba libatkan juga komuniti-komuniti di sekitar ini terhadap projek yang dilaksanakan ini. Di samping itu juga bagi pihak PPD juga kita akan cuba juga untuk menjadikan kerjasama dengan pihak luar, dengan NGO luar untuk melaksanakan dan memperluaskan lagi projek sedemikian. Dan yang terakhir daripada pihak PPD Baling, kita cuba akan laksanakan juga pertandingan-pertandingan inovasi yang melibatkan projek-projek based learning ini di seluruh sekolah-sekolah di daerah Baling bagi memastikan kemenjadian murid, bakat murid ini dalam bidang inovasi ini dapat diteruskan. Saya berharap perkongsian ini telah mencetuskan idea untuk menjana pendapatan komuniti dengan menggunakan minyak masak terpakai. Kini, terdapat beberapa organisasi yang menawarkan untuk membeli minyak masak terpakai untuk diproses kemudian. Bayangkan, sekiranya komuniti anda yang terdiri daripada sekolah dan perumahan berjaya mengumpulkan 100 kg minyak masak terpakai dalam masa sehari, bayangkan berapa pula pendapatan yang boleh diperolehi setiap minggu. Mana tahu, pendapatan yang dikumpulkan daripada menjual semula minyak masak terpakai ini boleh disalurkan untuk pembangunan atau penaiktarafan kemudahan yang berada dalam komuniti anda. Baiklah, sekian sahaja episod kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri rancangan, jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram Majalah Didik. Anda boleh meninggalkan komen dan cadangan anda, dan siapa tahu pada masa akan datang sekolah anda yang akan kami tampilkan dalam Majalah Didik. Sebagaimana yang saya sering tuturkan, jangan berhenti berimajinasi kerana perubahan terletak di tangan anda. Saya Otto Othman. Assalamualaikum dan jumpa lagi.